Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan Kak Zimadun dan juga sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana? Adakah suara saya sudah ada? Adakah jelas ataupun bagaimana? Ahlan Melati Desa, M. Nasir Harun dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan Kak Galik Sprit dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita bertemu pada daurah lewat malam bersama dengan saya dalam perbincangan sirah dan kita mengambil manfaat daripada buku Al-Mukhtasar fi Sirati Sayyidil Bashar, ringkasan perjalanan hidup penghulu segala manusia. Lalu alhamdulillah ramai yang dah kata jelas. Terima kasih Nurhana Ali, Rosni Kasa, Melati Desa, Galik Sprit, Zakia Muhammad Nin, Yaya Lia dan juga Fauziah Arsyad serta sahabat-sahabat yang lain. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam yang ke-27 Ramadan, yang mana kebanyakan para ulama berpendapat adalah padanya malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Moga Allah pertemukan kita dengan Al-Qadar dalam keadaan kita beribadah padanya, mentaatinya dan juga dalam keadaan kita melakukan kebaikan padanya. Lalu mohon sahabat-sahabat semua untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Jom kita tiba pada muka surat yang ke-75 daripada kitab Ringkasan Perjalanan Hidup Penghulu Segala Manusia. Kita mula tiba pada peristiwa Perang Hunain yang berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Rentetan daripada pembukaan kota Mekah yang kita baca semalam, banyak institusi-institusi penyembahan berhala marah kerana Mekah telah jatuh pada waktu itu. Orang Quraisy telah masuk Islam. Ahlan kepada yang baru bersama, mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan sebar luas. Kata penulis buku, muka surat yang ke-75, mohon catatkan di ruang komen supaya yang datang kemudian tahu kita berada di mana. Masyarakat Arab menjadi bimbang dengan orang Islam selepas pembukaan kota Mekah. Kenapa? Sebab orang Quraisy dah masuk Islam, yang mana tempat tumpuan mereka, para penyembah berhala di Baitullah Kaabah, yang mana dikelilingi dengan 360 berhala, telah dipecahkan semua berhala dan penduduk Quraisy mula masuk Islam. Ahlan, terima kasih Kak Laila Umar dan juga Nurhana Ali, muka surat 75, betul. Maka pada waktu itu dua kabilah besar dan ada beberapa kabilah yang lain yang kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Namun dua kabilah besar, iaitu kabilah Hawazin dan juga kabilah Thaqif, mereka bermesyuarat. Mereka bersepakat untuk memerangi Nabi SAW di bawah pimpinan Malik bin Auf yang telah menyediakan 30,000 orang pejuang.
Penulis buku memilih pandangan pada perang Hunain yang musuh lagi ramai daripada tentera Islam. Musuh berjumlah 30,000. Tetapi kebiasaan yang ada dalam kitab-kitab sirah adalah tentera Islam lebih ramai daripada musuh. Seperti mana firman Allah, wa yauma Hunainin, dan ingatlah ketika mana perang Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, kerana pada waktu itu menjadikan kamu gembira dengan jumlah kamu yang ramai. Lalu daripada ayat ini, kebanyakan para ulama sirah memilih pandangan bahawa tetap tentera Islam lebih ramai daripada tentera musuh. Tetapi penulis buku memilih pandangan bahawa waktu ini musuh lagi ramai daripada tentera Islam. Lalu kebiasaannya kita ambil pandangan majoriti yang jumlah tentera musuh pada waktu ini hanya sekitar 7,000 berbanding tentera Islam yang berjumlah sebanyak 12,000. Bahkan beliau juga, iaitu Malik bin Auf, diperintahkan supaya isteri-isteri dan anak mereka dibawa dalam medan pertempuran supaya menjadi penguat semangat supaya tidak mereka melarikan diri daripada medan perang. Sebab itu kita belajar daripada peperangan Hunain banyak harta rampasan, terlalu banyak. Sebab mereka bawa semua harta, keluarga, anak isteri mereka, semua mereka bawa. Dan bila mereka melarikan diri dalam peperangan, semua itu jatuh ke tangan umat Islam. Dan di belakang mereka terdapat unta dan juga harta-harta untuk menjadikan perkara itu sebagai penghalang bagi pejuang yang hendak lari meninggalkan medan perang. Namun manusia bila berada dalam keadaan terdesak, tetap yang dia akan selamatkan adalah nyawa dia, dirinya. Dia akan lupa waktu dalam keadaan terdesak, isteri dan anak-anak, apatah lagi binatang ternakan. Muka surat 76. Maka baginda keluar untuk bertemu dengan dua kumpulan besar, iaitu Hawazin dan juga Thaqif, dengan bilangan tentera sebanyak 12,000 orang. 10,000 yang ikut bersama Nabi daripada pembukaan kota Mekah, dan 2,000 orang adalah daripada orang Quraisy yang baru masuk Islam. Sebahagian daripada kaum muslimin terpedaya dengan hilah kufar, lalu berkata, kita tak akan menang pada hari ini kerana jumlah kita yang sedikit. Namun ini telah disebutkan, ini adalah pandangan penulis buku Dr. Hisham. Kebanyakan majoriti ulama yang menjadikan para sahabat yang baru masuk Islam tertipu adalah kerana mereka bangga jumlah mereka besar dan sebaliknya jumlah tentera musuh adalah sedikit. Lalu ini kali pertama yang mereka overconfident yang mereka akan menang sebab jumlah mereka lebih besar. Maka pada waktu itu Nabi SAW tidak suka kerana kemenangan bukan bersandarkan kepada kuantiti, sebaliknya kemenangan berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana berlangsungnya pertempuran, bahkan orang-orang Hawazin serang dalam keadaan mengejut ketika mana umat Islam sedang melintasi satu lembah yang kecil, satu lembah yang hanya dilalui oleh beberapa orang sedikit demi sedikit. Maka pada waktu itu sebahagian besar tentera Islam melarikan diri. Ketika mana tentera Islam melarikan diri, para ulama sirah menyebut yang melarikan diri kebanyakannya adalah orang yang baru masuk Islam. Lalu mungkin kita ada soalan, kenapa kalau orang yang baru masuk Islam disebut dalam sirah kebanyakan? Bererti kebanyakan sahabat-sahabat yang lama pun mereka meninggalkan? Tidak. Kalau kita baca dalam sirah, sahabat-sahabat yang lama yang ada pada waktu perang Mu'tah, jumlah mereka hanya 3,000. Hanya 3,000. 7,000 lagi yang join kemudian adalah yang masuk Islam selepas peperangan Mu'tah. Dan 2,000 lagi adalah yang masuk Islam ketika mana pembukaan kota Mekah. Lalu majoriti 9,000 orang pada waktu itu kebanyakannya baru masuk Islam. Dan sahabat yang benar-benar lama adalah lebih kurang 3,000 orang sahaja. Maka sebab itu disebutkan kebanyakan yang melarikan diri, bahkan semua itu adalah sahabat yang baru masuk Islam selepas daripada peperangan Mu'tah lagi. Maka waktu ini kita nampak keberanian Nabi. Nabi tidak berundur, bahkan Nabi maju ke depan sambil mengungkapkan kata-kata, Anan Nabi yula kadhib, aku Nabi yang tidak menipu,
ana banu Abdul Muttalib, aku adalah anak cucu kepada Abdul Muttalib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu Nabi ungkapkan kata-kata ini, Nabi maju ke depan. Namun pada waktu itu Abbas cuba untuk menahan dan memperlahankan tunggangan Nabi supaya Nabi tak bersendirian. Lalu di sini kita nampak keberanian Nabi. Waktu diserang hendap, semua mengundurkan diri. Nabi maju ke depan sambil melontarkan kata-kata anan Nabi yula kadhib, akulah Nabi yang tidak menipu. Ana banu Abdul Muttalib, akulah anak cucu kepada Abdul Muttalib. Maka para sahabat pada waktu itu pulang semula ke medan perang bila dipanggil oleh Abbas, dan mereka melihat keberanian Nabi dan bertempur semula dengan golongan Hawazin dan Thaqif. Kemenangan menjadi milik orang Islam. Pada waktu itu harta, anak-anak, isteri yang menjadi harta rampasan umat Islam bila orang-orang Hawazin dan Thaqif melarikan diri. Sebab itu kata penulis buku pada muka surat 77, perang ini dikira sebagai satu pelajaran yang memberi faedah dan manfaat kepada umat Islam, yang mana menang dan kalah bukan pada waktu itu kerana bilangan, tetapi kadangkala Allah Subhanahu Wa Taala memberi ujian supaya pada waktu itu umat Islam bangun daripada angan-angan dan lamunan mereka. Ketika mana berakhirnya peperangan Hawazin ataupun peperangan Hunain. Hunain adalah nama lembah, Hawazin adalah nama kabilah yang memulakan peperangan tersebut. Maka banyak daripada prajurit-prajurit musuh mereka lari ke tiga tempat. Kita dah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ada yang melarikan diri ke Nakhlah, ada yang pada waktu itu melarikan diri ke tempat lain. Tetapi kebanyakan termasuk daripada mastermind dia, Malik bin Auf yang kita baca tadi, mereka pada waktu itu melarikan diri menuju ke Taif. Sebab itulah Nabi SAW bergerak menuju ke Taif setelah Nabi letakkan pada waktu itu tawanan dan juga harta rampasan perang di Ji'ranah di bawah jagaan beberapa orang sahabat Nabi SAW. Sebab itu pada bulan Syawal tahun yang sama berlakulah perang Taif. Kata penulis buku, sebahagian musuh telah melarikan diri daripada memerangi Rasulullah pada peperangan Hunain. Bila mereka kalah, mereka lari. Lalu mereka lari ke mana? Mereka melarikan diri berlindung menuju ke arah pergunungan dan berlindung di kawasan Taif. Taif yang pada waktu itu terletak di atas bukit dan mempunyai benteng dan tembok yang kukuh, dan pada waktu itu mempunyai bekalan yang tidak putus. Lalu mereka pada waktu itu tidak ada sebarang masalah untuk tidak turun keluar daripada benteng mereka, daripada kubu mereka. Lalu Nabi SAW telah mengepung ke Taif. Akan tetapi sulit bagi baginda untuk melawan balas kerana kekuatan kota yang dimiliki oleh penduduk Taif. Lalu akhirnya Nabi SAW perintahkan pada sahabat untuk membiarkan penduduk Taif. Pada waktu itu mereka pun telah lemah dan ternyata rancangan Nabi adalah benar. Akhirnya pada tahun 9 Hijrah, tahun berikutnya, mereka datang memasuki agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila Nabi pulang daripada Taif, Nabi mengepung Taif selama beberapa puluh hari. Sebahagian mengatakan 20, ada mengatakan kurang daripada itu 18. Lalu Nabi pulang semula ke tempat di mana harta rampasan disimpan. Itulah di Ji'ranah, berhampiran dengan Mekah. Dan sebelum membahagi-bahagikan, kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Nabi tunggu selama beberapa hari. Nabi tunggu supaya orang-orang Hawazin yang pada waktu itu anak isteri harta mereka di situ, mereka datang meminta pada Nabi, lalu Nabi nak serahkan balik. Akan tetapi mereka tak datang-datang, sehinggalah harta rampasan telah dibahagi-bahagi, barulah mereka datang, dan kita telah baca bagaimana perjalanannya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kata penulis buku, pada tahun yang ke-9 Hijrah berlakulah peperangan besar yang lain, bahkan peperangan terakhir, itulah Perang Tabuk. Kenapakah berlakunya Perang Tabuk? Kata penulis buku, telah sampai kepada Rasulullah berita tentang orang-orang Rom hendak mengulangi sekali lagi serangan terhadap orang Islam, seperti mana yang berlaku di Mu'tah setahun sebelum itu pada tahun 8 Hijrah. Kita dah baca dah peperangan Mu'tah
pada Jamadil Awal pada muka surat 69. Muka surat 69 kita telah baca tentang peperangan Mu'tah. Minta maaf. Lalu para sahabat menyediakan pasukan tentera yang lebih besar sehingga mencecah 30,000 orang. Banyak tentera. Inilah pasukan terakhir yang Nabi turut bersama. Dinamakan dengan perang ini sebagai Al-Usrah, perang yang sukar. Kenapa? Kerana berat dan sukarnya dugaan padanya untuk ditempuh. Pada waktu itu perjalanannya jauh. Pada waktu itu musimnya adalah panas. Pada waktu itu kelengkapan serba tidak cukup. Maka bagaimanakah dia punya kelengkapan pergerakan? Pada waktu itu seekor unta perlu bergilir-gilir membawa 5 ke 6 orang sahabat. Lalu bergilir-gilir, padahal perjalanan sangat jauh, memakan masa berbelas hari, dan pada waktu itu bergilir-gilir seekor unta untuk 5 ataupun 6 orang sahabat. Di sini kita nampak kemurahan Uthman bin Affan, bagaimana beliau mempersiapkan kelengkapan perang, daripada bekalan, daripada senjata, daripada baju besi, kenderaan dan sebagainya, untuk 300 orang pejuang, selain daripada wang tunai berbentuk dinar yang beliau berikan kepada Nabi SAW. Manakala Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan semua harta, dia habiskan semua hartanya ketika mana perang Tabuk. Ini Abu Bakar. Perang ini merupakan satu-satunya perang yang Nabi beritahu kepada para sahabat di manakah tentera Islam nak menuju. Kebiasaan Nabi daripada taktikal perang Nabi tak akan beritahu sahabat nak pergi mana. Lalu pada sahabat sekadar ikut. Cumanya dalam perang Tabuk Nabi jelaskan berapa jauh perjalanan, nak pergi ke mana, kita akan melalui jalan mana, supaya persiapan itu ada kerana ia perjalanan yang sangat jauh. Ketika mana baginda Nabi sampai di Tabuk, baginda mendapati tidak ada seorang pun tentera Rom. Mereka telah lari ketika mana mendengar kedatangan Nabi sendiri dengan jumlah tentera sebanyak 30,000 orang. Daripada sudut kebaikannya adalah, kata penulis buku, perang ini merupakan satu impak besar di sisi masyarakat Arab. Mereka terkejut dan hairan, bagaimana mungkin seorang raja yang digelar sebagai Raja Rom boleh lari daripada menghadapi kekuatan tentera Islam. Sebab itu lepas perang Tabuk lagi ramai pasukan-pasukan ataupun rombongan-rombongan wufud yang datang ke Madinah masuk Islam. Impak dia sangat besar, sebab mereka hairan bagaimana Raja Rom pun takut dengan tentera Islam. Lalu di sinilah menjadikan sebab banyak yang masuk Islam selain daripada Quraisy dah masuk Islam, dan di sinilah hampir seluruh benua Arab masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-9 Hijrah juga, pada musim haji bulan yang ke-12 Zulhijjah, maka Nabi tidak pergi, namun Nabi mengutuskan Sayyidina Abu Bakar. Selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, muka surat 79, Rasulullah mengutuskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi menunaikan ibadah haji buat pertama kali bersama orang Islam. Umrah yang pertama, Umrah Hudaibiyah tahun 6, walaupun dihalang. Kemudian Umratul Qadha pada tahun yang ke-7 Hijrah. Selepas daripada pada waktu Nabi berhijrah ke Madinah, dah tak ada dah haji. Orang Quraisy tak benarkan orang-orang Madinah untuk datang buat haji. Maka haji yang pertama pada waktu itu adalah pada tahun yang ke-9 Hijrah, dan Nabi perintahkan Abu Bakar untuk memimpin. Lalu Abu Bakar yang disusuli dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka banyak membuat pengumuman-pengumuman pada musim haji. Apakah yang mereka buat? Maka Nabi juga mengarahkan supaya diruntuhkan berhala, dan di situ menghalang orang-orang yang tak beriman daripada melakukan tawaf di Baitullah, dan pada waktu itu menghalang orang kafir daripada melakukan ibadah haji di Kaabah, melainkan orang yang benar Islam. Dan di sini juga Sayyidina Ali pada hari Arafah mengisytiharkan putusnya hubungan yang ada dengan semua orang-orang kafir. Dan pada waktu itu orang-orang yang tak beriman, mereka diberi tempoh selama 4 bulan untuk pada waktu itu masuk Islam, ataupun pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk
meninggalkan Mekah, dan juga pada waktu itu untuk dimaklumkan akan putusnya hubungan selepas daripada 4 bulan seperti mana yang ada pada permulaan surah At-Taubah. Muka surat 79, ketika mana selesainya perang Tabuk, bahkan pembukaan kota Mekah, mulalah datang berbondong-bondong kabilah daripada segenap pelosok tanah Arab. Kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, lebih daripada 70 delegasi yang telah datang berjumpa dengan Nabi. Kata penulis buku, selepas peristiwa peperangan Tabuk, delegasi-delegasi perwakilan dari seluruh pelosok tanah Arab mula menghantar wakil menyatakan kesetiaan dan kepatuhan kepada Nabi. Benarlah firman Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau bakal melihat wahai Muhammad, masuknya manusia berbondong-bondong kepada agama Allah. Maka para perwakilan juga berjanji untuk menjamin wakil baginda yang pergi bertemu dengan mereka sebelum tiba kepada mereka pembukaan kota Islam. Antara perwakilan yang datang adalah delegasi Abdul Qais, delegasi Tamim, delegasi Banu Sa'ad bin Bakar, bahkan orang-orang Thaqif yang kita dah belajar pengepungan Thaqif pada tahun yang ke-8 Hijrah. Pada muka surat yang ke-77, mereka pun menghantar rombongan menyatakan keislaman mereka. Lalu sebab itu ketika mana Hajjatul Wada' berlaku pada tahun 10 Hijrah, jumlah yang hadir bersama dengan Nabi lebih daripada 100,000 orang. Sebab hampir seluruh benua Arab telah mula masuk kepada agama Allah. Sebab itu kata penulis buku pada muka surat yang ke-80, Hujjatul Wada' ataupun Hajjatul Wada' ataupun terjemahannya haji perpisahan berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Pada tahun ke-10 Hijrah, baginda Nabi SAW telah keluar untuk menunaikan ibadah haji. Satu-satunya haji yang Nabi tunaikan selepas daripada Islam ataupun selepas daripada hijrah. Kerana haji syariatnya hukum ahkamnya disyariatkan selepas Nabi SAW berhijrah. Lalu Nabi keluar meninggalkan Madinah pada tanggal 25 Zulqa'dah, dan Nabi SAW mula melakukan amalan-amalan haji daripada miqat Zulhulaifah bersama dengan Nabi untuk menunaikan haji lebih daripada 100,000. Ada yang mengatakan 100,014, ada yang mengatakan 24,000, ada yang mengatakan lebih daripada itu, bahkan ada yang memberi pandangan sampai 160,000. Lalu baginda Nabi SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat dengan ucapan khutbah baginda yang masyhur yang dikenali sebagai khutbah wida' ataupun wada', iaitu khutbah perpisahan. Terkandung dalam petikan khutbah itu pengukuhan dan penetapan kaedah-kaedah kebebasan, keadilan dan kesemerataan. Baginda banyak menceritakan tentang hak wanita dan juga lain-lain. Daripada sini kita nampak bagaimana Nabi menegaskan tentang hak wanita dan juga perkara-perkara yang lain. Dan di sinilah kita nampak, kata para ulama sirah, ianya tanda-tanda kewafatan baginda, di mana Allah gembirakan baginda sebelum wafat dengan lautan manusia yang telah beriman ketika mana berada pada padang Arafah pada tahun yang ke-10 Hijrah. Sebab itu lebih kurang haji berlaku pada bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lebih kurang 3 bulan selepas itu kewafatan Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Kita dah baca tentang riwayat-riwayat kewafatan Nabi dengan sangat detail dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, begitu juga dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Lalu saya rasa tidak perlu untuk saya ceritakan panjang lebar, kecuali saya baca apa yang ada pada kitab ini. Lalu para sahabat yang mana tak sempat boleh rujuk kedua buku ini, Asy-Syama'ilul Muhammadiyah dan juga kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kewafatan Nabi berlaku pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Hijrah. Pada penghujung bulan Safar tahun yang ke-11 Hijrah, ketika mana Nabi berada di rumah Maimunah bintul Harith, bermulalah tanda-tanda baginda hendak jatuh sakit.
ketika mana baginda semakin teruk sakit. Dalam sirah kita belajar waktu itu Nabi dah mula dipapah, maka Nabi meminta izin daripada isteri-isteri baginda untuk berada hanya di rumah Aisyah. Nabi dah tak mampu untuk berpindah randah kerana selalunya setiap hari Nabi akan duduk di rumah isteri yang berbeza. Lalu mereka memberikan keizinan. Ketika mana baginda berada dalam keadaan gering, baginda telah mengarahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Lebih kurang 17 waktu solat yang Abu Bakar menjadi imam, daripada hari Khamis solat Isyak sampailah kepada hari Isnin solat fardu subuh. Inilah 17 waktu solat yang Abu Bakar menjadi imam ketika mana Rasulullah masih hidup. Keadaan baginda berterusan sakit selama 13 hari, dan pada pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal maka mengalir keluar roh baginda yang suci menuju kepada Tuhan baginda setelah selama 63 tahun baginda bernafas. Kewafatan baginda merupakan satu keresahan yang teruk ke atas para orang Islam. Kita boleh lihat bagaimana sikap Umar bin Khattab ketika mana pada waktu itu tidak mempercayai kewafatan baginda. Namun di antara sahabat-sahabat yang tenang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana ketika mana kewafatan baginda sampai kepadanya, pada waktu itu beliau berada di dataran tinggi kota Madinah. Pada waktu itu beliau datang pergi kepada Nabi, mengucuk tubuh badan Nabi, dan beliaulah yang banyak pada waktu itu menenangkan para sahabat. Lalu Nabi SAW telah dikafankan dengan 3 helai kain putih selepas baginda dimandikan bersama pakaian baginda yang baginda pakai saat baginda wafat. Lalu tak dibuka pakaian itu, dimandikan pada pakaian itu dan kemudian dikafankan dengan 3 helai. Antara orang yang terlibat dalam pemandian Nabi dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum kita baca lebih kurang 7 orang. Begitu juga dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, antara yang terlibat adalah Abbas, pakcik Nabi. Fadl bin Abbas merupakan anak Abbas dan juga sepupu Nabi. Seterusnya Ali bin Abi Talib, menantu dan sepupu. Usama bin Zaid, buah hati Nabi SAW. Hibbu ibnu hibbi Rasulillah. Syakran, hamba kepada Nabi. Dan Qasam bin Abbas yang merupakan anak kepada Abbas dan juga sepupu Nabi SAW. Baginda disolatkan secara sendiri-sendiri, bermula dengan orang lelaki, disusuli kaum wanita dan seterusnya kanak-kanak. Pada waktu itu tidak ada yang menjadi imam untuk solat jenazah Nabi. Bergile-gile pada waktu itu mereka masuk ke rumah Aisyah dan keluar, masuk ke rumah Aisyah dan keluar. Proses ini memakan hampir seluruh hari Selasa, dan Nabi pada waktu itu hanya didafankan pada malam hari Rabu. Apakah pusaka peninggalan Nabi? Lalu di sini dibawakan beberapa riwayat. Muka surat 82 daripada Amr bin Harith radhiyallahu anhu, Nabi tidak meninggalkan apa jua harta pusaka kecuali senjata dan nafkah isteri baginda dan sebidang tanah yang Nabi jadikan sebagai infak dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat yang seterusnya, Nabi tidak meninggalkan apa-apa kecuali barang yang sedikit dan seekor bagal, mule, campuran daripada keldai dan kuda yang bernama Duldul yang tetap hidup selepas kewafatan baginda, lalu kemudiannya ditanam di Bukit Radwa dalam kawasan Yanba' ataupun Yambu. Muka surat 83 dibawakan riwayat yang ketiga daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW tidak dibahagi harta peninggalanku, sabda Nabi, sama ada 1 dinar maupun 1 dirham. Apa yang kutinggalkan selepas keperluan isteri-isteriku dan keperluan mereka di bawah tanggunganku adalah sedekah. Semuanya dimasukkan ke dalam Baitul Mal, namun tidak ada apa yang Nabi tinggalkan. Muka surat yang ke-83 adalah berkenaan tentang isteri-isteri baginda ataupun azwaj mutahharah. Kata penulis buku, baginda Nabi SAW berkahwin dengan para isteri yang cukup mulia, wanita suci
pilihan Allah untuk baginda Nabi. Setiap daripada mereka dikahwini atas perintah Allah, bukan kerana nafsu mahupun habuan dunia. Yang pertama adalah ibu kepada Ummul Mukminin, kepada orang beriman, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah ketika baginda baru berusia 25 dan Khadijah pada waktu itu berusia 40 tahun. Khadijah tinggal bersama dengan Nabi sehingga pada 3 tahun sebelum Nabi berhijrah pada tahun 10 kenabian. Beliau hidup dengan Nabi 15 tahun sebelum menjadi Rasul dan 10 tahun selepas menjadi Rasul. Lebih kurang 25 tahun beliau hidup bersama dengan Nabi. Baginda tidak pernah berkahwin dengan mana-mana wanita lain sepanjang Khadijah hidup. Yang kedua adalah Sayyidatina Saudah binti Zam'ah, muka surat 84. Baginda berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah pada tahun 10 kerasulan selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid. Kenapa Nabi mengahwininya? Kerana suaminya telah meninggal dunia di bumi Habsyah dan beliau bersama dengan suaminya ketika itu. Ketika mana beliau pulang semula ke Mekah, kaum keluarganya belum ada yang masuk Islam. Maka Nabi bimbang pada waktu itu kaum keluarganya akan menyakitinya kerana dia seorang sahaja yang Islam tanpa ada suami. Maka Nabi mengahwininya. Sayyidatina Saudah meninggal dunia pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pandangan lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 54 Hijrah pada pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga adalah isteri tercinta Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baginda mengahwininya pada tahun pertama Hijrah. Perkahwinan baginda dengan Aisyah merupakan satu cita-cita sahabat baik Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka bertambah eratlah hubungan di antara mereka berdua. Sayyidatuna Aisyah merupakan isteri Rasulullah yang paling muda berbanding yang lain dan satu-satunya isteri Nabi yang Nabi nikah ketika mana masih dara. Beliau meninggal dunia pada 17 Ramadan tahun yang ke-58 Hijrah, lebih kurang 47 tahun selepas kewafatan baginda, dan ada yang mengatakan pada tahun 57 Hijrah. Yang keempat adalah anak perempuan kepada Umar bin Khattab, Sayyidatina Hafsah binti Umar. Suami asalnya meninggal dunia akibat daripada peperangan Badar. Ketika mana beliau meninggal dunia, Umar bin Khattab pada waktu itu mencari suami yang sesuai untuk Hafsah. Maka pada waktu itu tidak ada seorang pun yang menyahut. Bahkan antara yang paling mengecewakan Umar adalah Abu Bakar berdiam diri ketika mana Umar bertanya. Padahal berdiamnya diri Abu Bakar kerana Abu Bakar dapat tahu yang Rasulullah ingin menikahi akan Hafsah. Maka baginda mengahwininya pada tahun ketiga Hijrah kerana hendak memuliakan Sayyidina Umar. Sayyidina Hafsah meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun 41 Hijrah dan ada mengatakan pada tahun 45 Hijrah. Yang kelima adalah Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah, dikenali sebagai Ummul Masakin, ibu kepada orang miskin. Bekas suaminya telah syahid pada perang Badar dan tiada bagi Sayyidina Zam'ah orang yang boleh menguruskannya kerana tidak ada ahli keluarganya lain yang masuk Islam. Maka pada waktu itu Nabi mengahwininya dan pada tahun ketiga Hijrah, dan beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Akhir hanya selepas beberapa bulan berkahwin dengan Nabi, dan beliau adalah antara isteri yang meninggal dunia ketika mana Nabi masih hidup. Yang keenam adalah Sayyidatina Juwairiyah bintil Harith bin Abi Dirar Al-Khuzai radhiyallahu anha. Beliau telah menjadi tawanan ketika mana terletusnya peperangan Banu Mustalik ataupun peperangan Muraisik. Beliau merupakan puteri dan anak perempuan pemimpin Banu Mustalik. Rasulullah telah membebaskannya untuk mengembalikan kemuliaannya. Bahkan baginda mengahwininya pada tahun yang ke-6 Hijrah. Akibat daripada keislaman dia, semua kaumnya dibebaskan oleh para sahabat, walhal mereka telah dibahagi-bahagikan kepada para sahabat kerana para sahabat tidak mahu menjadikan keluarga isteri Nabi sebagai hamba mereka. Beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun yang ke-50 Hijrah dan ada yang mengatakan pada tahun yang ke-56 Hijrah. Yang ketujuh adalah Zainab binti Jahash. Isteri Nabi ada dua Zainab.
Zainab binti Khuzaimah yang digelar sebagai Ummul Masakin kerana terlalu dermawan sifat beliau. Kemudian adalah Zainab binti Jahash. Rasulullah mengahwininya pada bulan Zulqa'dah tahun yang keempat Hijrah. Beliau merupakan anak perempuan kepada bapa saudara Nabi, iaitu beliau adalah sepupu Nabi SAW. Beliau diceraikan oleh Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Disebut-sebut orang kepada Sayyidina Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Ketika diharamkan proses menasabkan anak angkat dengan keluarga angkat, Sayyidina Zaid telah menceraikan Sayyidatina Zainab, dan Rasulullah mengahwini Zainab atas perintah Allah sebagai satu praktikal ilmiah untuk menghilangkan kesan-kesan dan hukum ahkam yang berkaitan daripada proses pengambilan anak angkat. Kerana pada waktu itu sangat mendalam, anak angkat adalah umpama anak sendiri. Macam mana tak boleh berkahwin dengan perempuan yang telah diceraikan oleh anak sendiri, masyarakat Arab sangat percaya tak boleh berkahwin dengan perempuan yang diceraikan oleh anak angkat. Maka perintah Allah untuk mengahwini Zainab sebagai satu praktikal ilmiah. Tidak ada istilah anak angkat dalam Islam. Anak angkat adalah umpama orang luar, sama seperti manusia lain. Sayyidatina Zainab binti Jahash meninggal dunia pada tahun yang ke-20 Hijrah. Yang ke-8 Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama asal beliau adalah Hind binti Abi Umayyah Al-Makhzumi. Beliau adalah satu-satunya daripada kabilah Abu Jahal. Ketika mana Nabi mengahwininya, membuka pintu keislaman orang-orang daripada kabilah Abu Jahal yang lain, seperti Khalid bin Al-Walid, kerana pada waktu itu mereka melihat akhlak mulia Nabi SAW. Bekas suaminya Abu Salamah merupakan orang yang mula-mula berhijrah dan juga orang yang mati syahid dalam pertempuran Uhud. Baginda Nabi SAW mengahwininya pada Syawal tahun yang keempat Hijrah untuk memuliakan bekas suaminya. Bekas suaminya pada waktu itu adalah adik-beradik susuan Nabi daripada susuan Thuwaibah, ibu susuan Nabi yang pertama. Beliau meninggal dunia pada tahun 61 Hijrah. Ada mengatakan 62 dan ada mengatakan 69 Hijrah. Yang ke-9, satu-satunya isteri Nabi berbangsa Yahudi adalah Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Beliau merupakan daripada kalangan Yahudi Banu Nadir. Baginda membebaskan beliau dan mengahwininya. Beliau telah memeluk Islam dan dengan pengislamannya ramai daripada kaumnya memeluk Islam. Perkara ini berlaku pada tahun 7 Hijrah selepas daripada peperangan Khaybar. Beliau meninggal dunia pada tahun yang ke-50. Ada yang mengatakan pada tahun yang ke-52 Hijrah. Yang ke-10, pada waktu itu adalah anak perempuan kepada musuh Nabi, iaitu anak perempuan kepada Abu Sufyan. Nama beliau adalah Ummu Habibah ataupun nama asalnya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Beliau merupakan isteri kepada Ubaid bin Jahash. Ketika mana beliau dan suami berhijrah ke Habsyah, malangnya suaminya telah murtad di Habsyah. Maka pada waktu itu Ummu Habibah kekal teguh dengan iman dia, walaupun pada waktu itu dia bersendirian. Kebanyakan ahli keluarganya tak masuk Islam, bahkan bapanya adalah antara musuh Nabi SAW. Ketika mana Nabi mendapat berita tentang ujian yang menimpanya, lalu baginda telah mengutuskan sepucuk surat kepada An-Najashi Raja Habsyah untuk baginda memperistrikan akan Ummu Habibah. Baginda Nabi mengahwininya di Madinah pada tahun ke-7 Hijrah dan beliau meninggal dunia pada tahun 43. Ada yang mengatakan 40 Hijrah, 44. Yang ke-11 yang terakhir adalah Sayyidatina Maimunah bintul Harith Al-Hilali. Baginda mengahwininya pada tahun ke-7 Hijrah. Ketika itu baginda dalam perjalanan pulang daripada menunaikan ibadah umrah ganti ataupun umrah qada, rintitan daripada perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Hasil daripada itu, ramai daripada kaum beliau memeluk Islam. Beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijrah dan ada mengatakan pada tahun 61 Hijrah. Antara hamba-hamba Nabi, antaranya adalah Maryam Al-Qibtiyah yang merupakan ibu kepada anak lelaki Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu. Maryam adalah hadiah daripada Raja Mesir Muqawqis yang beliau hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada pandangan yang mengatakan Nabi mengahwini lalu beliau tidak dikira sebagai hamba akan tetapi sebagai isteri Nabi. Yang kedua adalah Sayyidatina Raihanah binti Zaid Al-Qurazi. Beliau merupakan tawanan perang yang berasal daripada Banu Quraizah. Ada pandangan mengatakan Nabi juga mengahwininya. Beliau meninggal dunia pada tahun yang kedua Hijrah. Anak-anak Nabi. Siapakah anak-anak Nabi? Saya sekadar membaca nama, tetapi di sini disebutkan anak-anak Nabi ini pernah berkahwin dengan siapa. Yang pertama adalah Al-Qasim, anak sulung Nabi, sebab itu Nabi punya laqab adalah Abul Qasim. Yang kedua adalah Abdullah, dalam sirah juga dikenali sebagai At-Tayyib dan juga dikenali sebagai At-Tahir. Yang ketiga adalah Ibrahim. Beliau lahir pada tarikh 8 Zulhijjah tahun yang ke-8 Hijrah dan hidup selama setahun 10 hari, kemudian meninggal dunia pada tahun yang ke-9 Hijrah. Yang keempat, anak perempuan Nabi yang sulung iaitu Zainab. Beliau berkahwin dengan Abul As bin Ar-Rabi, meninggal dunia pada tahun yang ke-8 Hijrah. Yang kelima adalah Ruqayyah. Beliau dinikahi oleh Uthman bin Affan dan meninggal dunia selepas daripada peristiwa Badar. Nabi tidak sempat menghadiri perkebumian beliau. Yang keenam adalah Ummu Kulthum. Beliau dinikahi oleh Uthman bin Affan selepas kematian kakaknya Ruqayyah. Sebab itu Uthman bin Affan dikenali sebagai Zunnurain dan tidak ada manusia yang pernah berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi daripada mana-mana zaman kecuali hanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ummu Kulthum meninggal dunia pada tahun ke-9 Hijrah. Yang terakhir adalah Fatimah, iaitu beliau adalah isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau antara ahli keluarga Nabi yang meninggal dunia. Selepas kewafatan baginda, beliau meninggal dunia hanya 6 bulan selepas kewafatan baginda. Daripada 7 orang anak baginda, kata penulis buku, Fatimah lah satu-satunya anak yang meninggal dunia selepas kewafatan baginda. Lalu kita boleh nampak Allah uji Nabi. Semua anak Nabi meninggal dunia ketika mana Nabi masih hidup. Kemudian kita lihat di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada muka surat 91 adanya bapa saudara Nabi. Ada 9 orang bapa saudara Nabi kerana dilengkapkan dengan Abdullah, maka 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Lalu bapa saudara Nabi daripada sebelah ayah Nabi ada 9 orang. Lalu yang nombor 3 tu banyak orang keliru. Jahal. Nama dia Jahal. Adapun Abu Jahal Amr bin Hisham bukan bapa saudara Nabi. Beliau ada Abu Jahal berasal daripada kabilah berbeza daripada Banu Makhzum. Lalu daripada banyak banak ni yang mungkin kita kenal adalah Al-Harith. Anak dia masuk Islam, Abu Sufyan bin Harith. Antara yang kita kenal Abu Lahab. Antara yang kita kenal adalah Abbas, Hamzah dan Abu Talib. Siapakah ibu saudara Nabi daripada adik-beradik ayah Nabi? Antaranya adalah Umaymah, Ummu Hakim, Barah, Atikah, Safiyah dan Urwah. Yang masuk Islam dan ada di perkuburan Baqi' di Madinah adalah Safiyah, mak kepada Zubair ibn Al-Awwam. Siapakah bapa-bapa saudara Nabi daripada sebelah ibu? Ada 3 orang, Aswad, Abdul Yaghus dan juga Umair. Siapakah ibu-ibu saudara daripada sebelah mak Nabi? Farisah dan juga Fakhitah. Kemudian siapakah saudara-saudara susuan Nabi? Maka ada ramai. Daripada ibu susuan pertama, Suwaibah, yang merupakan hamba perempuan kepada Abu Lahab. Maka kita dah sebutkan tadi, itulah Abu Salamah. Abu Salamah yang kita dah baca tadi, Ummu Salamah punya bekas suami pada muka surat yang ke-87. Lalu Abu Salamah sebenarnya adalah adik-beradik susuan Nabi. Sebab itu bila Abu Salamah meninggal dunia, tidak ada pada waktu itu yang menguruskan Ummu Salamah, maka Nabi mengahwini dia. Kemudian yang kedua adalah bapa saudara Nabi, Hamzah, dan yang ketiga adalah anak Suwaibah sendiri yang bernama Masruh. Sementara adik-beradik susuan Nabi daripada ibu susuan yang kedua, Halimah binti Abi Zu'ib As-Sa'diyah, adalah Abdullah bin Harith, dan juga sepupu Nabi kita nampak Abu Sufyan bin Harith.
Abu Sufyan bin Harith yang ayahnya adalah pakcik Nabi Al-Harith, beliau anaknya sepupu Nabi adalah adik-beradik susuan Nabi, Asy-Syaima dan juga Anisa binti Al-Harith. Antara mukjizat-mukjizat Nabi kita boleh nampak di sini. Kemudian muka surat 94 menceritakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebenarnya banyak kita dah baca dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Muka surat yang ke-95 kata penulis buku pada tajuk Mahabbah Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah. Kata penulis buku, wajib ke atas seorang yang bergelar Muslim untuk mencintai Rasulullah, menolong baginda Rasulullah, sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah, mempunyai hati yang rindu untuk bertemu dengan baginda Rasulullah dan mengikut adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan ayat 31 daripada surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, tak ada jalan kecuali kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebab itu disebutkan di sini, manusia itu cinta sesuatu kerana 3 sebab. Manusia mencintai manusia lain kerana 3 sebab. Apakah sebabnya? Ada orang mencintai seseorang itu kerana kecantikan fizikal dia ataupun kecantikan luaran dia. Ada orang mencintai orang lain kerana kecantikan dalaman budi pekerti dia. Ada yang mencintai orang lain kerana sifat ihsan, kemuliaan dan kesopanan dia. Lalu kata penulis buku, tidak ada orang yang mana ada padanya ketiga-tiga sebab untuk dicintai kecuali hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebutkan di sini, dihimpunkan ketiga-tiga sebab kenapa manusia mencintai orang lain dalam tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diberikan kecintaan fizikal, kecintaan akhlak, kecintaan, kesopanan dan kemuliaan yang tidak diberikan kepada mana-mana manusia. Lalu kemudian kita lihat muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka surat 98. Apakah tanda-tanda kecintaan terhadap Rasulullah? Maka kata penulis buku yang muka surat 98, yang pertama tanda kita mencintai Rasulullah adalah kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik daripada sudut percakapan maupun perbuatan. Bahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti dan larangan Nabi dijauhi. Yang kedua, orang yang benar-benar cinta Nabi, dia akan ada perasaan rindu yang luar biasa untuk bertemu baginda. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam hati kita kecintaan yang sebenar terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, antara tanda-tanda cinta, seseorang itu akan merendah diri ketika mana mendengar nama baginda, bahkan berselawat kepada baginda. Yang keempat, orang yang benar-benar mencintai Nabi akan mencintai mereka yang mencintai Allah dan Rasul, serta membenci mereka yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Yang kelima, tanda mencintai Nabi adalah mencintai umat Islam yang merupakan umat Nabi. Dan yang keenam, berzuhud di dunia dan bersedia untuk berjumpa dengan Nabi di hari akhirat. Apakah antara keistimewaan Nabi pada muka surat 99? Nabi adalah Sayyidul Nabi adalah Sayyidun Nas, penghulu segala makhluk. Nabi adalah penutup segala Nabi dan Rasul. Yang ketiga, Nabi adalah yang pertama sekali akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Yang keempat, Nabi memiliki telaga yang dikenali sebagai Al-Kautsar. Firman Allah, Inna a'tainakal kautsar. Yang kelima, baginda adalah orang yang pertama memasuki syurga. Yang keenam, Nabi adalah orang yang memiliki syafaat. Kita boleh lihat muka surat 100 syafaat Nabi. Bahkan Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih telah menerangkan tentang syafaat Nabi. Yang ketujuh, separuh daripada umat baginda, moga Allah golongkan kita daripada kalangan itu, adalah penghuni syurga. Yang kelapan, Nabi adalah satu-satunya manusia yang mana seruan dakwah Nabi adalah untuk seluruh manusia sampai hari kiamat, tidak terhad pada kabilah ataupun tempat yang tertentu seperti Nabi yang terdahulu.
Yang kesembilan, diutuskan dengan perhimpun kalam-kalam, jawami'ul kalim, maksudnya Nabi punya kelebihan cakapnya sedikit tetapi maknanya sangat banyak. Yang kesepuluh, dijadikan seluruh pelosok bumi sebagai tempat bersujud. Tidak ada Nabi dan agama sebelum itu seperti ini. Kita umat Islam boleh solat di mana-mana asalkan tempat itu bersih dan cukup syarat-syarat solat, tetapi boleh solat di mana-mana. Yang ke-11, seruan dakwah baginda berbentuk seruan akidah dan syariat. Dan yang terakhir, Nabi adalah rahmatan lil alamin. Kemudian dibawakan tajuk tentang syafaat Nabi. Ada lebih kurang 10 jenis syafaat Nabi SAW. Yang ini saya tak akan baca kerana telah dihuraikan dengan begitu menarik oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih. Dan kalaulah ada sahabat-sahabat yang ada buku, boleh rujuk 10 jenis syafaat yang Allah berikan kepada Nabi. Ada syafaat untuk orang kafir sekalipun, ada syafaat hanya untuk orang-orang yang berdosa, ada syafaat untuk orang yang beriman. Kemudian pada muka surat 102, kita dah baca dah riwayat ini dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, bagaimana dalam perjalanan Nabi menuju ke Madinah dalam hijrah Nabi ada terserempak dengan seorang wanita tua yang bernama Ummu Ma'bad Al-Khuzai, dan dia telah menceritakan ketika mana suami dia pulang tentang Nabi. Dia punya penceritaan dan dia punya penyampaian tentang tubuh badan dan juga rupa paras Nabi adalah sangat-sangat menarik daripada sudut perkataan yang digunakan, ketepatan pemerhatian beliau terhadap Nabi. Namun itu kita telah baca dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Seterusnya pada muka surat 106 dibawakan tentang sifat-sifat Nabi dalam Taurah. Dan kita pergi kepada muka surat 107, adalah pada waktu itu orang yang banyak berkhidmat kepada Nabi. Mereka ini bukan hamba, tetapi mereka banyak meluangkan masa untuk menolong dan berkhidmat kepada Nabi. Sebab itu pada muka surat 107 dibawakan tajuk pembantu-pembantu Nabi SAW. Antara pembantu Nabi yang terkenal adalah Anas bin Malik. Mak dia jadikan kehidupan dia pada waktu kecil daripada usia 10 tahun untuk berkhidmat hanya untuk Nabi. Yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga adalah Uqbah bin Amir Al-Juhani. Yang keempat adalah Asla' bin Syarik. Yang kelima adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Yang keenam adalah Aiman bin Abid. Yang ketujuh adalah Bilal bin Rabah, dan ramai lagi sahabat-sahabat. Tetapi inilah orang yang sentiasa berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada muka surat 108 dibawakan sebahagian kecil nama-nama orang yang membantu menulis wahyu ketika mana wahyu turun kepada Nabi. Bila turunnya wahyu dan bila Nabi telah menerima wahyu, Nabi akan membaca wahyu, lalu para sahabat akan ada sentiasa yang menulis. Siapakah penulis rasmi wahyu-wahyu Nabi? Maka antaranya adalah yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, yang keempat Sayyidina Ali. Ringkasannya, mereka ini adalah 4 orang khalifah. Yang kelima adalah sepupu Nabi Zubair ibnu Al-Awwam, anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Yang keenam adalah Amir bin Fuhairah, bekas hamba yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bahkan beliau turut bersama dalam hijrah bersama dengan Nabi. Yang ketujuh adalah Amr ibnu Al-As. Yang ke-8 Ubay bin Ka'ab. Yang ke-9 Abdullah bin Al-Arqam daripada kalangan Ansar. Yang ke-10 adalah Thabit bin Qais. Yang ke-11 adalah Hanzalah. Yang ke-12 adalah Mughirah bin Syu'bah. Yang ke-13 adalah Abdullah bin Rawahah. Yang ke-14 adalah Khalid bin Al-Walid. Yang ke-15 adalah Khalid bin Sa'id ibnu Al-As. Yang ke-16 adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan yang ke-17 adalah Zaid bin Thabit. Bahkan beliau pada zaman Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Abu Bakar banyak memainkan peranan dalam pengumpulan Al-Quran dan penulisan semula Al-Quran. Siapakah orang yang berkhidmat untuk azan pada waktu zaman Nabi? Di Madinah ada 2 orang, Bilal bin Rabah.
dan yang keduanya adalah Ammar bin Ummi Maktum, tetapi lebih dikenali sebagai Abdullah bin Ummi Maktum. Inilah dua muazzin Nabi dekat Madinah. Kemudian ada Sa'ad bin Al-Qurs dan juga Abu Mahzurah. Abu Mahzurah pada waktu itu menjadi muazzin selepas pembukaan kota Mekah di bumi Mekah. Ini adalah tukang azan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang banyak berkhidmat mengawal Nabi? Maka pada muka surat 109 maka dibawakan tajuk tentang pengawal-pengawal Nabi. Antaranya adalah Sa'ad bin Mu'az yang pertama, Muhammad bin Muslim yang kedua, tetapi lebih tepat namanya Muhammad bin Maslamah. Lalu betulkan di situ bukannya Muhammad bin Muslim tetapi Muhammad bin Maslamah. Dalam banyak peperangan memang dia adalah pengawal Nabi, pengawal pribadi Nabi. Kemudian Zubair ibnu Al-Awwam sepupu Nabi, dan Abbad bin Bishr ataupun Ibad bin Bishr. Ketika mana turunnya firman Allah dalam juz yang ke-6, firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, firman Allah, dan Allah yang akan menjaga kamu daripada kejahatan manusia. Selepas itu Nabi tidak mahu ada lagi pengawal yang menjaga baginda. Antara orang yang banyak membantu dakwah Nabi dalam bentuk syair adalah Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan penyair Nabi yang terkenal Hassan bin Thabit. Ini tiga orang yang banyak mempertahankan Nabi dalam bentuk syair, kerana syair mempunyai kedudukan yang dipandang tinggi pada waktu itu oleh masyarakat Arab. Siapakah juru bicara Nabi yang banyak bercakap bagi pihak Nabi? Maka beliau adalah Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Kemudian nama-nama pedang Nabi pada muka surat 110, antara pedang Nabi yang terkenal adalah nombor 4 Zulfaqar, dan juga antara pedang Nabi adalah nombor 7 Al-Qadib yang kita dah baca dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Namun di sini dibawakan 9 nama untuk pedang Nabi dan dekat mana Nabi guna. Lalu para sahabat yang ada buku boleh rujuk tentang sejarah perang Nabi dan dekat mana Nabi guna pedang-pedang ini. Ada 9 pedang yang namanya disebutkan di sini. Busur panah Nabi SAW, Nabi ada 3 busur panah, Ar-Rawha, Al-Bayda yang memberi terjemah putih, dan As-Safra yang memberi terjemah kuning. Perisai Nabi SAW yang Nabi gunakan pada waktu perang ada 3 di sini. Antara kuda-kuda Nabi SAW di sini ada 7 nama. Ada 7 nama untuk kuda-kuda Nabi SAW. Antara baral Nabi, muka surat 113, kita terus baca kepada tajuk baral Nabi. Daripada baral Nabi ini ada 2 yang terkenal dalam catatan sirah. Yang pertama adalah Duldul. Bahkan Duldul ini banyak kali kita baca dalam catatan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ianya Nabi dapat pada tahun yang ke-7 Hijrah selepas mendapat hadiah daripada Raja Mesir Muqawqis. Selain daripada Raja Muqawqis, Raja Mesir memberikan kepada Nabi akan hamba perempuan yang menjadi ibu kepada Ibrahim, iaitu Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhum. Beliau juga memberikan kepada Nabi bagal, iaitu Duldul. Kemudian yang kedua adalah keldai, keldai Nabi yang terkenal namanya adalah Ya'fur. Kemudian nama-nama unta Nabi yang terkenal adalah Al-Qaswa, dan itulah unta yang Nabi banyak pakai dalam hijrah Nabi dan seterusnya. Kemudian unta bersusu yang milik Nabi menjadi bekalan untuk Nabi dan ahli keluarga Nabi. Kemudian adanya berkenaan tentang kambing susu. Pada muka surat 115 kita boleh nampak nama-nama Nabi SAW. Penulis buku kumpulkan sampai 197 nama, dan ada yang mengumpulkan lebih daripada itu tentang nama-nama Nabi SAW. Maka sebagai penutup, maka penulis buku membawakan syair, ala ayyuhal ghadi ila yathribi mahla litahmula syauqan ma utiku lahu hamla. Bukanlah wahai orang yang menuju ke Yathrib pada awal pagi sekali itu lambat untuk membawa kerinduan yang mampu baginya untuk dibawa. Bawalah, moga Tuhan menjagamu daripadaku simpulan salam, serta sampaikanlah salamku itu yang pergi daripada Taibah secara bebas.
Lalu ini ada nasyid dia, pada sahabat boleh rujuk, dan di sinilah kita terus pergi kepada muka surat 128 ketika mana berakhirnya nasyid ini, maka disebutkan di sini pada muka surat 128, wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dan kesejahteraan ke atas para utusan Allah serta segala puja dan puji buat pentadbir sekalian alam. Maka kata Dr. Hisham, selesai menulis risalah ini pada waktu subuh hari Selasa bersamaan 19 Rabiul Awal pada tahun 1424 Hijrah. Dan yang menterjemahkan ini telah selesai menterjemahkannya pada waktu duha. Siapakah penterjemahnya? Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahrul bin Nayan. Beliau selesai menterjemahkan kitab ini pada waktu duha hari Ahad 5 Februari tahun 2017 bersamaan 8 Jamadil Awal 1438 pada waktu 7.25 pagi waktu Mesir dan jam 1.25 tengah hari waktu Malaysia di tempat Baitus Salam nombor 19, bangunan 41, pintu yang kedua, Jalan Suwesri, Madinatun Nasar, Qahirah, Republik Arab Mesir. Penterjemah. Lalu kita pula boleh tuliskan di sini sebagai ingatan daripada kita telah berjaya mengkhatamkan buku ini pada jam 1.40 pagi pada malam 27 Ramadan. Sengaja saya nak mengkhatamkan pada malam 27 Ramadan. Pada malam 27 Ramadan pada hari Ahad 9 hari bulan 5 2021 pada jam 1.40. Sahabat boleh tulis sebagai catatan di sini kalau ada yang ada buku, dan kita telah khatamkan di tempat masing-masing. Saya khatamkan di Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Lalu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah selesailah pembacaan kitab sirah. Insya-Allah esok kita akan cuba baca kitab yang mana kita belum lagi baca supaya menjadikan kita dapat manfaat daripada kitab-kitab yang telah dipilih untuk dibaca pada rohani Ramadan pada kali ini. Saya mohon maaf, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan adanya manfaat. Lalu kepada sahabat yang dah biasa join saya, ini adalah kitab sirah kedua yang kita khatamkan. Selepas daripada Ar-Rahiqul Maktum, ini adalah kitab kedua. Lalu kalaulah ada yang kali pertama join nampak saya baca dengan laju, saya mohon maaf kerana kadang-kala apa yang dah lama join, maklumat itu adalah maklumat yang telah diketahui kerana dah belajar daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu moga-moga bermanfaat insya-Allah pertemuan sirah ini. Daurah lewat malam esok kita akan baca dengan kitab hadis yang lain. Lalu kita berjumpa jam 2 pagi nanti untuk yang berkelapangan dalam tadarus Al-Quran. Moga-moga bermanfaat. Lalu malam ini adalah malam yang ke-27 Ramadan. Jangan lupa doakan untuk saya, doakan untuk keluarga saya, doakan untuk kita. Moga Allah terima amalan kita tak seberapa, pengorbanan kecil yang tak seberapa ini, moga Allah terima. Kalaulah tidak, ianya menjadi sia-sia sebab kita nak buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah terima amalan kita. Kalaulah ada 1-2 amalan yang Allah terima, maka berjaya kita. Kalaulah ada 1-2 amalan kecil yang Allah terima, berjaya kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa lagi pada jam 2 nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.